Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Lama tak buat live kan? Assalamualaikum sekali lagi. Selamat petang. Hari ni hari Selasa. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Ada siapa ada? Jom sembang-sembang sikit. Sembang-sembang sikit kan? Sekejap ni. So, ada yang tengah minum ke? Saya nak share sekejap. Okay, nak tunggulah. Tunggu you all masuk. Mungkin lepas sekarang ni baru ramai yang baru lepas solat asar kan. Tak apa. Okey, saya baru habis satu sesi tadi, satu webinar yang saya diundang lah oleh salah satu jabatan kerajaan. Okey, itulah, tak tahu siapa yang ada ni. Kalau ada saya nak tahu suara clear ke tak clear ya, sebab saya tidak menggunakan earphone hari ni. So hari ni Alhamdulillah saya dapat berkongsi, sekali lagi diizinkan berkongsi, walaupun saya dah stop sebenarnya, dah tangguhkan pekerjaan-pekerjaan training ni semua tahu. Tapi ya, kita rancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah adalah yang lebih baik, yang terbaik. Jadi kalau kita boleh berkongsi ya, kita boleh menyebarkan manfaat, why not kan? Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya memberi kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. So, saya terpanggil lah hari ni nak berkongsi sedikit lepas ada kongsi dengan mereka. So, ada certain thing on my thoughts, on my mind yang saya rasa macam rugi pula saya tak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kan. Okey, kalau ada sesiapa dengan saya bagi tahu Ada. Hai Ra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Ra, apa khabar? Dah settle dah dua-dua shot vaksin? Okay, tahniah Ira. Good. Okay. Saya nak cerita sikit Ira, sebab kadang-kadang dalam kerjaya saya sebagai seorang ejen Volten ya, bagi yang tak tahu Volten tu apa, saya cerita sikit lah. Tak lama ni, saya tak boleh lama pun. Volten tu ialah sebuah syarikat tempatan ya. Syarikat tempatan di Malaysia dimiliki oleh orang Bumiputra Islam ya, iaitu owner dan CEO-nya ialah owner, CEO, founder semua tu lah. Ismail Chani bersama isteri beliau iaitu Puan Nur Zahira ya. Saya dah berjumpa mereka, alhamdulillah rezeki saya dapat berjumpa mereka, dan saya pun adalah saya punya test kan. So so far I like it. I like them very much because one thing, they are confirmed successful ya. Alhamdulillah Ira. Okay, Ira tolong share Ira, tolong share sebab saya tak lama, dan macam saya kata this is unscheduled. Memang saya tak plan, tetapi saya ada sedikit masa, so saya nak gunakan masa saya yang sedikit tu untuk berkongsi apa yang terlintas. Kadang-kadang tu kita plan tak jadi, apa yang terlintas tu saya rasa itu satu ilham dan saya nak kongsi. So Ira tolong share dalam grup pun boleh. Okay. So bila saya dapat tahu pasal Volten ni, saya pun terus tapi bukan terus tau. Saya dalami dulu, saya kaji dulu, saya tanya dulu, saya pergi selidik, jumpa orang tu, pergi dia punya meeting dan sebagainya. In fact, first meeting saya kan di Volten, masa tu di Bukit Puchong ke. Thank you Ira, thank you. Ira ni salah seorang tim kami lah daripada Kedah kan Ira kan. Okay. Saya tengok apa ni, bisnes apa ni, orang tua semua. Perasan diri tu muda, nampak orang tua kan. Inilah masalah bila kata jiwa tu muda kan. Okay. So, tapi kan one thing I learn one thing I educate myself kan. Jangan cakap no. Say yes before you say no. Say yes before you say no. Before you conclude, before kita membuat kesimpulan, tanya dulu, find out dulu. Orang kata buat facts finding. So you do your own facts finding ya. You don't simply conclude, just say no. Okay, oh I'm not interested lah, bla 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 lah kan. Kadang-kadang tu geram juga. So I find out first. Let's say after finding out anda tak suka dengan sesuatu perkara, tak payah buat. Kita ni bijaksana, kita ni matang, kita kena tahu pilih apa yang bagus, apa yang tak bagus. Tapi kita takkan tahu apa yang bagus kalau kita diam-diam tak pernah ambil tahu. Terus dah ada perception sendiri, terus buat conclusion sendiri. Cannot lah. You got to do some facts finding ya, find out.
Find out pun ada cara dia, ada kaedah dia. So after I've done all those things kan, ataupun kalau dalam bahasa bisnes lah, mereka panggil due diligence study kan, okay lah, in your own way is a due diligence study. Saya pun setuju untuk letak kaki saya dua-dua dalam Vault 10. Letak dua-dua kaki dalam Vault 10. Okay? So, bila letak kaki dalam Vault 10 tu, saya kena butakan mata, pekatkan telinga. Maksudnya, fokus. Ada target? Ada. Mula-mula tu tak pandai juga. Tetapi, kita ni mula semua dengan tak pandai. Tak pandai belajar. Dah pandai ajar. Itu konsep saya. Tak pandai belajar, dah pandai ajar. Ajar tu maksudnya bukan mengajar orang. Dah pandai tu, dah tahu. Panjang-panjangkan ilmu. That's why saya buat live ni. Saya dapat ilmu sana sikit, ilmu sini sikit. Saya kata, takkan nak simpan. Gila, ilmu ni kena dimanfaatkan, kena dipanjangkan. Baru boleh menjadi talan hayat kita bila saya mati nanti. Kan? Itu cerita dia. So, when I started to join Vault 10, I was prepared mentally, physically and everything. So, Alhamdulillah, mungkin sebab saya pun umur dah makin banyak dah melalui sedikit-sedikit pengalaman hidup tu, dan saya pegang satu, I can do anything I want. I can do anything I want. There is no stopping to it. Age is not a factor, gender is not a factor, bangsa is not a factor, agama is not a factor, nationality is not a factor, duit also is not a factor. Ada duit ke tak ada duit, kau tetap boleh berjaya kalau kau nak berjaya. Dah keluar kau aku ni kan. Maksud saya, nampak tak maksud saya tu ya? You can be whatever you want to be, you can do whatever you want to do. Jangan biarkan sesiapa menghalang. Dan yang penting, jangan biarkan diri anda sendiri menjadi batu penghalang. Sebenarnya yang menghalang anda berjaya ni bukan orang lain, bukan mak anda, bukan suami anda, bukan isteri anda. Kan? Jangan nak menggunakan alasan-alasan, jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri dulu. Salahkan diri sendiri. Kalau kita tak berjaya bukan sebab orang. Kalau kata kalau tak pandai menari, jangan salahkan lantai tu. Jangan cakap lantai tu yang berjongkit-jongkit. Sebenarnya awak tak pandai menari. Dah tak pandai menari, tak nak belajar menari. Itu contohlah pula tiba-tiba menari-menari pula ni kan. No. Alright. So itu yang pertama. You adalah penguat dan pemberi semangat diri you sendiri. Bukan orang lain. Oh, nak motivasi lah, boleh, tak salah. Tetapi yang patut motivate diri anda ialah anda sendiri. Jangan tunggu orang. Apa yang anda nak dalam kehidupan ni, anda kejarlah. Allah dah bagi macam-macam kat kita ni. Bagi akal, bagi fikiran, bagi duit, bagi tenaga. Alah Syah, duit tak cukup. Yelah, kalau tak cukup, memang tak akan bila tak cukup. Cakaplah belum cukup. So kalau belum tu boleh tak dicukupkan. Cukupkan lah. Tapi aku tak pandai Syah. Belajarlah. Kalau kau nak aku ajar. That should be the attitude. Tuan-tuan puan ingat saya ni pandai sangat berniaga? Tak. Tapi saya minat. Mungkin sebab saya ada darah Arab kot. So there's this blood in me kan yang membuatkan saya memang minat belajar. So tak kisah bangsa lah, put aside bangsa ya. Kita ni kan orang Islam. Kita kan ada contoh tauladan ya. Sunnah berniaga dan sebagainya. Nak kata sunnah tu bukan sebab duit sahaja. Ramai yang quote 9 out of 10 sumber rezeki itu melalui perniagaan. Yes, saya tak nafikan. But more importantly, when we do business, kita mendidik diri kita menjadi seorang yang sabar, menjadi orang yang sangat yakin dengan Allah. Sebenarnya itu. Yang pertama, bila kita buat business, kita didik diri kita dulu untuk menjadi yakin konsep rezeki. Yakin dengan ketentuan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa seminggu 2 minggu ni kan Aida, lama tak jumpa korang ni kan. Dalam seminggu 2 ni, Allah datangkan saya satu dugaan yang bagi saya dugaan itu juga memberi kekuatan. Tapi kalau kita tak kuat-kuat tu kita lemah. Dugaan tu apa? Macam-macam dugaan. Tanyanya 1001 soalan. Lepas tu dah setuju dengan kita, dah setuju nak jadi business partner saya, tiba-tiba boleh pula. Tak apalah puan, saya jadi business partner orang lain. Tak ada masalah. Itu apa tak? Ujian pertama iaitu rezeki. Syah, kalau kau betul-betul kata rezeki itu daripada Allah, kau betul-betul kata lapang dada, kau kena terima. Saya pun terima. Keesokan harinya orang yang sama telefon lagi. Syah, dia tak panggil saya Syah lah kan lagi. Syah, yang semalam you cakap tu kan, macam mana tanya saya soalan macam-macam. Now, saya kata kat dia, tak apa. Awak ni kan hari tu dah jadi rakan bisnes orang lain. Saya bukanlah kata nyombong, tak boleh kongsi. Kita ni hormat rumah orang. Awak tu masuk rumah orang. Awak tu tamu orang. Awak rakan niaga orang lain. Tak bolehlah saya tiba-tiba pandai-pandai nak mengajar awak. Awak ni kena faham. Awak tanyalah orang tu dulu. Rupanya tuan-tuan puan-puan, benda yang kita nak sangat rupanya Allah tangguhkan sebab dia tak begitu baik untuk kita. Bayangkan kalau orang-orang ni menjadi rakan niaga saya. Dia call dia punya rakan niaga yang baru, dia call dia punya business partner yang baru. Masa dia call tu, orang tu tengah drive, tengah nak buat COD, barang tahap apa benda lah tengah buat COD. So dia impatient, bagi saya dia impatient sebab dia call saya. Wah,
Pandai pula cari. Saya nak tanya pendapat itu, nak tanya info macam-macam, nak tanya knowledge macam-macam. Bagi saya, bila saya fikir, nasib baiklah kau tak jadi rakan niaga aku. Kau tak pening kan? Kau tak dapat kau orang lain. Kau tak dapat kau orang lain. Sabarlah. Sudahnya saya bagi nasihat. Saya kata macam ni. Awak sabarlah sikit. Nanti lepas dia habis kerja COD dia tu, dia call awak balik ataupun awak call dia balik. Oh, ya ke? Nasib baik. Saya kata Alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang Allah temukan kita seseorang untuk tujuan kebaikan kepada kita ataupun untuk tujuan dugaan agar kita menjadi lebih kuat. Kadang-kadang Allah jauhkan sesetengah orang daripada kita kerana dia tahu, Allah Maha mengetahui orang itu tidak menggembirakan kita. So, lapang dada. So, what do you need to do? Kan? Tak dapat jalan lagi, tak dapat jalan lagi. Is it easy? Tak. Honestly, saya ni manusia juga, ada perasaan ya. Bila berlaku macam tu, turun tak? Turun tak mood? Turun. Kecewa tak? Kecewa. Sedih tak? Sedih. Marah tak? Marah. All those things sifat yang mesti kita terima dan kita admit ya. Now, part of improving yourself is admitting your kelemahan. Part of bringing out yourself from a difficult situation is by first admitting that that is the situation which you are in. So all those things yang saya cakap tadi, saya rasa kadang-kadang bukan sekali tak apa kan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Subhanallah. Ada sampai 10 kali. 10 rejection, bayangkan. And then at the same time, kan kita kata, yakin dengan Allah tak? Yakin tak? Terimalah seadanya. Kita ada surah Al-Insyirah, bacalah selawat dan sebagainya. At the same time, mindset pun kena betul. Kadang-kadang mungkin tanpa saya sedari, saya juga negatif. Tanpa saya sedari, the work, orang kata panggil apa, law of attraction kan, it works. You duk fikir yang datang pun orang macam tu lah. Until like, Syah, stop it. So, that's what saya kata. You boleh ambil, you boleh terima keadaan tu, marah, sedih, kecewa tu boleh, tetapi jangan lama. Rule saya ialah saya boleh sedih, saya boleh down, saya boleh apa-apa, but not more than half a day. Half a day masa untuk you manjakan diri you lah. Allah, sedihnya. Boleh, setengah hari je lah. Okay? What do? Then you kena tahu apa nak kena buat waktu tu. Let's say tidur is the best therapy untuk you tidur lah. Let's say keluar main layang-layang is the best therapy, keluar main layang-layang. Let's say pergi gardening, pergi cabut-cabut rumput is the best thing, go ahead lah. Kalau rasa nak melalak dalam bilik tidur tu, melalak lah, jerit lah, nyanyi lah seorang, tak ada masalah, right? You do that, whatever you need to do, you do dalam masa setengah hari. Bagi saya lah half a day. Then bangun. Lepas tu nak kena buat apa? Sekir kepala sendiri. Apa kau ni Syah? Dah macam-macam benda, macam rahmat, nikmat rezeki Allah bagi, kau tak dapat sikit pun kau nak komplain. Kau nak rasa down bagai. Kau lupa ke? Kau tu dapat macam-macam dah Allah bagi. Nabi Muhammad tu kau ingat tak cerita Nabi Muhammad? Boycott 3 tahun, kena baling, kena itu, kena ini, kena fitnah. Ada Nabi give up? Jangan cakap itu Nabi. Memanglah Nabi kan suri tauladan kita kan kena tengok Nabi. So kena kuat. Siapa kata syurga Allah itu murah? Siapa kata syurga Allah itu mudah? Apatah lagi syurga yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan tak nak kan? So kalau ada rejection sana sini tu biasalah. Tapi pesanan saya kepada tuan-tuan dan perempuan, sahabat ke kawan lama ke kawan baru, tak kisahlah. Apabila anda diberi satu peluang, nak diceritakan satu peluang, dengar dulu. Mana tuan-tuan perempuan tahu peluang tu bagus ke tak bagus sampai tuan-tuan perempuan dengar. So dengar aje. Kasih pinjam ini bukan senang, ini paling mahal ini senang bercakap ni kan, but diam, dengar. After you have listened, you said no lah, I don't want, then it's okay, you don't want, habis cerita, tutup dah. Okay, itu saja. Okay, siapa lagi dengan saya tadi? Thank you very much Ira lagi ke? Okay lah, saya nak tamat dah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sembang petang bersama saya Syah. Bye bye, jumpa lagi. Okay, dah nak tekan butang N pun tak jumpa. Punyalah teruk sekarang ni. Dah jumpa dah. Okay, bye bye.